Start, okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan sekali lagi pada malam ini insya-Allah saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Dan hari ini merupakan siri yang kedua terhadap topik penjagaan mata. Dan dalam melihat kepada persoalan-persoalan penjagaan mata, saya sebenarnya melihat kepada beberapa perkara yang perlu kita bincangkan. Dalam topik-topik yang kita tengok ni dan kita dapati ada beberapa perkara yang penting untuk kita bincangkan dalam penjagaan mata tersebut. Tapi sebelum kita bermula, adalah lebih afdal kalau saya memperkenalkan semula diri saya. Nama saya Dr. Khairizan Muhammad Kamal. Saya merupakan Profesor Madya dan juga Ketua Jabatan Jabatan Ophthalmology, Jabatan Mata di Hospital UIA, dan saya juga bekerja dengan IIUM, Medical Specialist Center. Dan program kita pada malam ini adalah dengan kolaborasi kerjasama dengan syarikat TKSH demi untuk menjaga kepentingan mata. Jadi sebelum saya bermula juga, saya ingin mengambil perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa minggu ini merupakan minggu Hari Penglihatan Sedunia. Jadi Hari Penglihatan Sedunia ini diadakan setahun sekali di mana kita cuba menengahkan akan kepentingan penjagaan mata kepada semua pesakit-pesakit dan juga kepada rakyat secara awamnya. Jadi kembali kepada tajuk kita pada malam ini, mata merah. Adakah ianya bahaya? Red eye, is it dangerous? Kenapa saya memilih tajuk sebegini? Kerana sepanjang saya memberikan perkhidmatan dalam kesihatan mata ini, mata merah ini merupakan salah satu daripada gejala yang selalu datang kepada di klinik mata. Dan ada juga ketikanya pesakit akan terus menelefon saya bertanyakan adakah mata merah yang dihadapi ini adalah bahaya. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, sudah tentu mereka merasa amat bimbang. Bila melihat kepada anak mereka, mereka dapati ada kesan-kesan tanda merah kepada mata. Jadi pada malam ini, tajuk mata merah ini sendiri sebenarnya amat besar. Cuma saya hanya akan memberikan pendahuluan terhadap mata merah ini dan insya-Allah untuk topik-topik penjagaan mata yang akan datang, kita akan meneliti dengan lebih lanjut mengenai mata merah dan kita berbincang sama ada ianya adalah bersifat bahaya ataupun tidak. Jadi pada malam ini, untuk permulaannya, dalam masa setengah jam yang akan bersama dengan saya ini, kita akan membincangkan tentang mata merah dari segi kenapa mata itu boleh merah, bagaimanakah sebenarnya struktur mata yang memberikan petunjuk dan penanda bahawa mata itu merah, dan seterusnya kita akan pergi kepada kesan-kesan bahawa ataupun gejala-gejala yang ada bersama-sama bagi mereka yang mempunyai kemerahan pada mata. Jadi untuk pertamanya, saya akan berkongsi dengan saya. Kalau kita katakan pada mata merah ni, kalau kita tengok pada video yang saya tunjukkan ini adalah struktur mata yang biasa kita tengok. Ya? Jadi kemerahan yang ada adalah pada tempat yang berwarna putih tersebut. Jadi kalau kita tengok mata ni, kalau saudara-saudara tengok mata itu sendiri, saya akan nampak bahawa di tengah-tengah itu kita panggil anak mata. Dalam bahasa medikalnya kita panggil pupil. Kemudian kalau kita bukakan mata itu dengan lebih besar, kita akan dapati bahawa yang cerah itu, yang tuan-tuan nampak cerah itu, itulah merupakan kita panggil cornea. Dia merupakan seperti tingkap kepada mata. Dan yang putih di sekeliling itu, itulah yang kadang-kadang memberikan kita petanda bahawa mata itu merah. Ya? Jadi yang itu kita panggil, struktur yang putih itu kita panggil conjunctiva. Ya? Yang ini struktur yang kita panggil itu adalah conjunctiva. Ya? Jadi saya tidak punya alat penunjuk di sini, tapi kita just tengok saja. Bila kita pergi pada video yang kedua, apa yang kita nak panggil
mengatakan bahawa ini adalah tutup mata seperti seolah-olah kita mengembara di dalam mata. Kita ada bahagian luar mata yang memberikan warna putih. Kemudian di dalam mata ada beberapa sumber yang amat kecil. Dan sebenarnya apa yang terjadi dalam tutup mata yang kita nampak sekarang yang ada di pandangan mata dari belakang dari dalam mata seolah kita ada di dalam mata nampak mata. Jadi kalau tentang boleh bayangkan sebenarnya dia berbekas seperti bola mata, seperti bola yang di dalamnya ada beberapa struktur mata yang amat dan ada ketika apabila ada masalah di dalam struktur mata ini, dia ni akan memberikan kesan merah kepada mata. Ya. Jadi struktur mata yang kita cakapkan itu macam yang saya ceritakan tadi. Bermula dengan mata tadi. Kemudian di belakang ialah urat mata. Kemudian dia ada bulu mata. Dan kemudian kalau kita pergi ke depan, dia ada bahagian-bahagian di tengah mata yang kalau bahagian dibuka pun dia akan memberikan merah. Kemudian kepada rangkaian seterusnya bahagian depan. Jadi sebab itulah perlu kita tahu bahawa adakah kemerahan yang terjadi disebabkan merah di bahagian luar saja atau kerana ada penyakit ataupun perkara yang terjadi kepada struktur di dalam mata. Jadi kalau kita tengok video yang seterusnya, ini video yang seperti tadi juga menunjukkan kepada tuan-tuan di mana anak mata itu kita nampak dia bergerak-gerak ya. Apabila dikenakan cahaya yang terang dia akan kecil, bila cahaya yang kurang terang dia akan besar ya. Tapi bila kita tengok kepada struktur mata itu, yang putih itulah yang memberikan kesan ataupun memberikan penanda tunjuk bahawa mata itu adalah merah. Jadi kenapa saya tunjukkan video yang begini tuan? Kerana apabila kita ingin melihat kepada mata, cahaya yang kita perlu gunakan ialah cahaya yang begini. Bukan cahaya yang begini. Kalau kita nampak cahaya yang begini, nampak yang terang itu ke? Dianya akan memberikan gambaran secara luas terhadap mata. Kadang-kadang bila anak-anak kita atau kita sendiri ingin melihat mata, kita gunakan lampu, nanti saya akan tunjukkan caranya. Lampu dan bolehlah melihat bahawa mata itu secara keseluruhan. Termasuklah kelopak mata, anak mata. Tapi kalau kita gunakan cahaya yang terlalu kuat dan kecil, dia akan membuatkan kita rasa tidak selesa. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan dan perempuan apabila ingin melihat kepada keadaan mata itu sama ada merah ataupun putih, menggunakan cahaya, seelok-elok cahaya yang berwarna cerah seperti ini tetapi tidak terlalu fokus begini. Sebab ini tak nampak yang warna merah, dia hanya nampak anak mata. Dan kita tak nampak kelopak dengan cahaya seperti tadi. Kita hanya nampak, kita hanya nampak anak mata tu. Tapi kalau cahaya yang macam ini tuan-tuan akan nampak keseluruhannya. Dan cahaya yang begini yang kita tak nak kalau boleh bila pemeriksa mata nanti. Ya, jadi tuan-tuan faham. Jadi bila kita tengok kembali dari segi ini, the mucous membrane covering the white of the eyes and the inner surface of the eyelid. Dan kalau kita tengok daripada Conjunctivitis, awal, saya akan commonly mainkan referred video to ini as secara pink berterusan. eye, is a common condition affecting one or both eyes. It is characterized by inflammation of the conjunctiva, the mucous membrane covering the white of the eyes and the inner surface of the eyelid. Conjunctivitis, commonly referred to as pink eye, is a common condition affecting one or both eyes. It is characterized by inflammation of the conjunctiva, the mucous membrane covering the white of the eyes and the inner surface of the eyelid. Conjunctivitis, commonly referred to as pink eye, is a common condition affecting one or both eyes. It is characterized by inflammation of the conjunctiva, the mucous membrane covering the white of the eyes and the inner surface of the eyelid. Conjunctivitis, commonly referred to as pink eye, is a common condition affecting one or both eyes. It is characterized by inflammation of the conjunctiva. Bila kita perhatikan pula, bagaimanakah cara untuk tuan-tuan ataupun mereka di luar untuk memeriksa mata itu? Senang, menggunakan lampu pen torch ataupun kita panggil torchlight mata ni. Ya, lampu seluruh mata.
dengan secara lembutnya boleh menarik. Jangan terlalu kasar. Bila kita nak, especially dengan anak-anak kita, bila kita risau matanya merah, kita boleh perhatikan struktur mata yang ada tu. Dan kadang-kadang benda ini menjadi penting kepada tuan-tuan dan puan-puan atau sesiapa yang bermata merah untuk memeriksa dengan secara lebih teliti. Kerana kadang-kadang bila tuan-tuan dan puan-puan mula mendapat mata merah tu, dianya tidak sama apabila sampai berjumpa kepada doktor. Jadi kita memang menasihatkan kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan boleh memeriksa mata tu dengan secara yang luaran, tidak membahayakan, dan boleh ambil gambar supaya apabila sampai kepada jumpa doktor, dia boleh menunjukkan apakah kesan awal yang ada dan bagaimanakah mata itu ataupun kesan merah itu telah berubah daripada sedikit menjadi banyak ataupun mula-mula merah dan menjadi kurang merah. Jadi sebab itu skill yang begini kita galakkan, saya sendiri sebagai pakar mata menggalakkan kepada orang ramai dengan secara berhemah dan secara yang teliti dan lembut. Kalau boleh mata tu merah, perhatikan, dan kalau boleh ambil gambar, ambil dulu untuk dokumen supaya kita tahu bagaimanakah penyakit itu atau kemerahan itu ianya berevolusi, bagaimanakah ianya akan berkembang ataupun jadi lebih atau kurang dengan masa. Kadang-kadang kita nak dapat appointment doktor ni susah, lambat ya. Kadang-kadang ataupun appointment tak adalah, nak cari doktor mata susah. Tapi dengan adanya gambar yang begitu, kita boleh actually bertanyakan dan kita boleh dokumen keadaan yang terjadi sebelumnya ya. Okey, itu cara untuk kita memeriksa dengan lebih lanjut pasal kemerahan mata tersebut. You may also experience itchiness, blurry vision, and increased sensitivity to light. Symptoms of conjunctivitis include redness of the eyes and pain with swelling of the eyelids. There may also be excessive tear flow and thick yellow-colored discharge from the eyes. The eyelids may become sticky with crust formation, noticed especially on arising from sleep. You may also experience itchiness, blurry vision, and increased sensitivity to light. Symptoms of conjunctivitis include redness of the eyes and pain with swelling of the eyelids. There may also be excessive tear flow and thick yellow-colored discharge from the eyes. The eyelids may become sticky with crust formation, noticed especially on arising from sleep. You may also experience itchiness, blurry vision, and increased sensitivity to light. Symptoms of conjunctivitis include redness of the eyes and pain with swelling of the eyelids. There may also be excessive tear flow and thick yellow-colored discharge from the eyes. The eyelids may become sticky with crust formation, noticed especially on arising from sleep. You may also experience itchiness, blurry vision, and increased sensitivity to light. Symptoms of conjunctivitis include redness of the eyes and pain with swelling of the eyelids. There may also be excessive tear flow and thick yellow-colored discharge from the eyes. The eyelids may become sticky with crust formation, noticed especially on arising from sleep. You may also experience itchiness, blurry vision, and increased sensitivity to light. Symptoms of conjunctivitis include redness of the eyes and pain with swelling of the eyelids. There may also be excessive tear flow and thick yellow-colored discharge from the eyes. The eyelids may become sticky with crust formation, noticed especially on arising from sleep. Okay, sorry. From a viral infection. Other causes include bacteria, allergen results from a viral infection. Other causes include bacteria, allergen results from a viral infection. Other causes include bacteria, allergen results from a viral infection. Other causes include bacteria, allergen results from a viral infection. Other causes include bacteria, allergen results from a viral infection. Other causes include bacteria, allergen results from a viral infection. Other causes include bacteria, allergen results from a viral infection.
pun Other salah causes include satunya adalah bacteria, viral infection yang allergen mata results merah. from a Jadi viral sebab tu kalau infection. tuan-tuan datang Other kepada causes doktor mata, include kadang-kadang bacteria, bila tengok mata allergen merah, results from a viral platform dia infection. berubah sikit Other sebab dia takut causes benda tu include foggy. bacteria, Jangan terasa sebab allergen memang results kita from zaman a orang viral COVID infection. kita amat-amat Other dapat causes jaga-jaga. include bacteria, Jadi bila mata merah allergen ni results memang from a viral viral adalah infection. salah satu daripada Other dia causes dan include bakteria. Dan bacteria, rawatan dia berbeza. allergen results Dan from a macam mana viral doktor boleh tahu infection. sama ada dia viral Other ataupun causes include bakteria? bacteria, Berdasarkan gejala allergen yang kita results cakap from a tadi, viral sama ada dia infection. ada banyak air mata, Other causes sama ada include banyak air bacteria, mata, air allergen mata yang berwarna results from kuning a ataupun viral hijau, infection. ya, yang macam tu. Other Jadi saya harap video tadi ni tak ada suara, saya pun tak ada sempat edit, tapi kita akan teruskan juga kepada video yang seterusnya. Video But yang generic ones are seterusnya, cheaper. di samping They're itu, also harder and have more potential to video cause ini injury. juga melihat Patients who are hit in the eye bahawa with Nerf projectiles reportedly complained masalah of blurred merah vision mata ini and bukan pain. saja dari segi Doctors later jangkitan discovered their kuman eyes were inflamed daripada and blood viral was ataupun pooling in the bakteria. anterior chamber. Di samping itu Both the juga dalam cornea video yang and kita retina tunjukkan had ini, also developed swelling bahawa and mata merah projectiles. ini boleh Official jadi replacement disebabkan bullets are oleh widely masalah available, but mechanical. generic ones are cheaper. Mechanical They're injury also ni harder maknanya and have more apabila potential to dalam cause kes yang injury. macam ni, Patients who are hit in the dia eye with tak Nerf puas hati dengan bapak projectiles dia ke, reportedly dia complained tembak of mata blurred bapak dia, vision and ya, pain. masalah Doctors later discovered chemical their eyes were mechanical ni inflamed ialah and blood was traumatic, pooling in the maknanya ada anterior kesan chamber. trauma. Both the Dan kesan cornea trauma and yang teruk retina ialah had also apabila ada developed kecederaan swelling pada and mata. projectiles. Sama Official ada dalam replacement kes bullets ni are widely dia available, actually but dapat generic ones kena are dengan cheaper. peluru They're tembakan also permainan harder macam tu, and have more potential to cause ataupun injury. terkena Patients who kepada are hit in the eye with Nerf contohnya bola. projectiles Tapi reportedly yang complained of selalu blurred mata vision merah yang and pain. terjadi Doctors ialah later apabila discovered kita their eyes sendiri were menggosok inflamed mata and kita. blood was pooling in the Ya. anterior Tapi yang chamber. itu biasa Both the terjadi. cornea and retina had Ada also sound? developed swelling Oh, and jadi projectiles. saya Official minta maaf kalau replacement misalnya bullets are widely terdengar sound available, daripada but generic ones are cheaper. video ni. They're also Saya tak harder pasti and sama have more potential to ada cause injury. tuan-tuan Patients dengar who are hit sound in the eye saya. with Nerf Tapi projectiles kita reportedly stop complained. sekejap. Dan tak dengar lah ya. Dah tak ada video, tak dengar lah kot. Ni, so tak pasti video yang mana ada sound tak ada sound. Tapi untuk saya datangkan tadi, kesan-kesan atau penyebab-penyebab mata merah tadi. Yang pertama, setelah kita cerita pasal gejala dan dia ada yang kita bercerita pasal tentang jangkitan kuman menyebabkan mata menjadi merah. Itu satu. Dan jangkitan kuman ni saya bahagikan tadi dua saja, viral ataupun bakteria. Sebenarnya banyak. Viral, bakteria, kemudian kita ada fungal, kadang-kadang ada parasite. Ya, benda tu semua boleh menjadi mata tu merah. Satu adalah jangkitan. Yang kedua tadi, yang video saya mainkan tadi, menunjukkan bahawa kesan mechanical. Sama ada trauma ataupun bukan trauma. Trauma ni maknanya apabila benda datang pada kita jadi accident trauma. Tiba-tiba orang tembak mata, trauma. Ataupun bola badminton pergi ke mata, trauma. Ya, dan non trauma ni yang bagi saya yang kita tengok mechanical ni, bagi saya yang bukan non trauma ialah dengan tidak sengaja menggosok mata. Walaupun itu adalah mechanical tapi dia bukan trauma. Ya, jadi itu penyebab yang kedua. Tadi jangkitan, yang keduanya mechanical. Jadi kita tengok, saya harapkan video ni pun tak ada suara. Sekejap ya. Saya tengok balik. Injury. Okey. Yang ini nak menunjukkan, video ni menunjukkan bahawa sebenarnya kelopak mata kita ni, dia punya hubungan dengan mata kita ni adalah berterusan. Kelopak mata kita ni seolah-olah seperti wiper kepada windscreen kita. Jadi yang saya tunjukkan ini ialah video di mana bila orang ada komplain mata merah tak selesa, kita memang akan actually tengok kelopak mata ni. Kalau orang dulu-dulu, zaman dulu-dulu bila kita tak ada handphone dulu, kita kata main mata hantu. Kononnya itulah canggih hantu pada masa tu. Mata tu jadi macam tu. Sekarang hantu macam-macam lah kan. Tapi kalau yang dulu-dulu kita main mata hantu, kita buat macam ni. Tapi sebenarnya, bila kita tengok, macam itulah kita periksa mata. Sebab kita akan tengok, adakah mechanical yang satu lagi, yang non-traumatic mechanical kita cakap tadi, adalah disebabkan oleh pergeseran antara kelopak mata dengan mata tu sendiri. Sebab apabila berlakunya pergeseran antara kelopak mata dengan mata nanti, jadi dia seolah-olah seperti wiper yang menggerutu. Dia akan sebenarnya melukakan mata. Bila dia melukakan mata, maka mata itu akan menjadi merah. Sebab itulah antara pemeriksaan yang kita buat, kita memeriksa kelopak mata itu sendiri. Ya, kita memeriksa kelopak mata itu sendiri. Jadi nak cakap perempuan,
bila kita bercerita pasal penyebab mata merah tadi, jangkitan adalah satu mechanical. Mechanical ni maknanya penyebabnya mechanical tu sama ada trauma ataupun non-trauma. Trauma tu kita faham lah ya, maknanya accident lah apa. Dan non-trauma tu yang saya cerita tadi, sama ada kita menggosok mata, direct yang kita gosok mata apa semua, kita memang tak galakkan. Ataupun dalam kes ini, kadang-kadang ada sesuatu di belakang mata kita. Kadang-kadang bulu mata termasuk dalam mata lah. Kadang-kadang orang yang alergi mata tu macam tu lah. Ya. Okey. Kemudian kalau kita Long tengok, dan use saya of tak perasan, saya contact rasa ini pun, lenses. video ni pun ada In or suara. pollen, Kalau ada suara, saya minta exposure maaf to lah. Jadi irritants ini such as secara terus smoke, saya tunjukkan dirt, saja or certain sebab-sebab shampoos, lain ya. as Video well ni, as tapi saya akan prolonged bercakap use of tanpa contact video lenses. untuk tuan-tuan In boleh or nampak ya. pollen, Okey. exposure to irritants. Saya rasa saya tutup supaya tak dengar suara daripada video tersebut. Jadi penyebab yang lain selain daripada jangkitan kuman dengan trauma, yang mechanical yang kita kata trauma dengan trauma tu, penyebab lainnya ialah apabila ada alergi. Alergi adalah salah satu daripadanya. Apabila kita ada, kadang-kadang alergi ni siapa-siapa yang ada sinus selalu bersin pagi-pagi, siapa-siapa yang ada eczema, sesiapa yang ada asma, kadang-kadang mata dia memang ada alergi. So alergi adalah penyebab yang menyebabkan mata merah. Kemudian mata merah lagi, kalau kita tengok daripada video yang saya tunjukkan tadi, ialah dari segi toxicity. Toxicity ni maknanya apabila benda yang masuk dalam mata, dia menyakitkan mata dan dia boleh buat mata merah. Toksik. Yang paling senang sekali, kadang-kadang toksik ni yang kita tak perasan. Kita rasa tak toksik tapi sebenarnya dia tak, memang tak sesuai. Kalau masuk mata tu akan rasa pedih tu. Contohnya lah ya, macam shampoo. Dia mild toxicity. Maknanya bila shampoo yang masuk mata pedih, kita tengok mata kita memang akan jadi merah. Kerana ada chemical yang dalam shampoo tu tak sesuai. Sabun kadang-kadang. Kadang-kadang ada juga facial punya produk yang kita basuh, gosok. Dah lah kita gosok dengan mata tu sekali. Bila termasuk dalam mata pedih, itu juga merupakan toksik kepada mata. Jadi, toksik juga merupakan salah satu sebab mengapa mata itu merah. Ya? Ini semua yang kita cerita adalah yang direct dengan mata. Tetapi ada juga ya, penyakit-penyakit mata lain yang sebenarnya boleh membuat mata merah. Jadi saya ulang balik supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut ya. Pertama sekali jangkitan kuman. Yang kedua tadi kita cakap pasal mechanical, sama ada berbentuk trauma ataupun non-trauma. Ketiga kita bercakap pasal alergi, alahan. Bila ada alahan dia boleh buat. Keempat kita bercerita pasal apabila ada kesan-kesan toksik yang boleh buat ya, boleh buat mata itu menjadi merah. Toksik yang saya ceritakan tadi seperti apabila masuk produk-produk seperti shampoo, pembasuh muka, ya, sometimes eyeliner, mascara, benda-benda ni boleh jadi toksik. Dan sometimes yang kita tak perasan, kadang-kadang ini berhati-hati, ini ada terjadi apabila mereka yang menggunakan alat-alat pencuci tandas ataupun cuci lantai, kadang-kadang terpercik dalam mata. Kemudian kadang-kadang dia pakai bleach. Ya, bleach ni. Kita senang cakap kebanyakan orang guna Clorox banyak. Dia tabur Clorox banyak-banyak sampai wap tu naik, sampai mata pun nak jadi merah. Ini semua adalah toksik. Ya. Tapi yang sebab yang kelima, yang saya pastikan Avoiding sebab ada the substance that okey. causes your Yang ini pun ada sebab yang kelima ialah sebab-sebab apabila ada alasan-alasan penyebab-penyebab dari segi medical. Medical ni maknanya apabila ada radang mata. Kadang-kadang orang yang ada penyakit radang di badan, contoh ya, salah satu penyakit yang ada ialah SLE, Systemic Lupus Erythematosus, ataupun rheumatoid arthritis. Penyakit-penyakit yang ada radang pada seluruh badan boleh buat mata itu sendiri menjadi radang ataupun merah. Ya. Dan kadang-kadang jangkitan yang ada di badan boleh pergi ke mata dan boleh menjadi merah. Ya. Benda-benda yang biasanya kita jarang dapat tapi memang ada. Memang ada. Jadi selepas kita tahu tu, maknanya mata merah ni dia mempunyai satu range atau julat yang agak tinggi untuk kita tahu sama ada ianya bahaya ataupun tidak. Jadi apakah jawapan kepada perbicaraan kita pada hari ini? Persoalan mata merah, adakah dianya bahaya?
Jadi jawapan kepada itu, dia boleh jadi bahaya apabila kita dapat dokumenkan gejala-gejala yang pesakit bagi tahu pada kita, dan bila kita periksa mata dan kita dapat pastikan, oh ini adalah bahaya. Dan ada juga yang sakit megah yang tak bahaya. Contohnya bangun pagi gosok mata tak bahaya. Kan? Kadang-kadang kita kata masuk air tak bahaya. Ya, yang tak bahaya. Yang itu tak bahaya. Tetapi kalau kita tengok benda yang tak afdal ni, kita panggil makruh lah. Dia tak semestinya benda tu terus haram, tapi kalau makruh maknanya kalau dia selalu buat benda-benda yang tak bahaya tu, sebenarnya tak sesuai. Bila mata merah ni maknanya mata tu marah lah. Kalau dia selalu buat dia asyik merah benda-benda yang makruh, lama-lama dia boleh jadi haram. Maknanya kalau selalu sangat mata tu merah tanpa dirawat, walaupun biasa-biasa kita ingat lepas tu dia boleh pergi, tapi kalau dah jadi sampai banyak tahun, lama-lama dia ada kesan. Contohnya, kalau misalnya pakai contact lens, kita ada cerita pasal contact lens tadi. Contact lens adalah sebuah ada mechanical ya. Dalam contact lens yang kita pakai itu sebenarnya, contact lens satu alat yang amat bagus, menolong banyak. Tetapi dia perlu dipakai dengan cara yang betul. Ya, dengan cara yang betul. Apabila pesakit ataupun pelanggan yang memakai contact lens mula merasakan bahawa mata tak selesa dan mata menjadi merah, itu merupakan petunjuk bahawa contact lens itu sudah tidak berapa sesuai dengan mata. Tapi kadang-kadang nak juga bergaya kan, nak juga pakai lama-lama. Kalau macam tu, kenalah jumpa doktor mata pakai. Dan kadang-kadang disebabkan kerja, saya amat memahami bagi mereka yang memerlukan contact lens untuk bekerja ataupun yang untuk bersukan. Jadi yang itu perlu datang dan jumpa pakar mata kalau mula merasakan tidak selesa. Ya? Jadi adakah mata merah ini menjadikan satu benda yang dangerous ataupun bahaya? Memang ada. Sebab itulah yang saya nak terangkan sini. Kenapa saya pilih tajuk ini? Pertama, kita akan berbincang lebih untuk masa-masa yang akan datang pasal mata yang merah ini. Yang keduanya ialah yang saya mengharapkan daripada pengajaran daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini ialah apabila tuan-tuan atau puan-puan mengalami gejala mata merah yang berterusan, jangan mengambil sikap yang mudah mengatakan saya ingat ni biasalah. Saya ingat ni biasalah. Yang itu yang kita agak risau. Kerana bila dia merasakan benda tu biasa tanpa diperiksa oleh pakar mata, itu yang akan menjadikan masalah sebenarnya. Ya, itu yang menjadikan bahawa kadang-kadang datang tu dah terlambat untuk kita buat sesuatu. Tak susah, sekarang ni pakar mata memang ada, insya-Allah di banyak tempat. Kita faham di Malaysia ada juga tempat-tempat yang tiada pakar mata. Jadi saya mengambil kesempatan kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sekitar Kuantan dan Pahang, kita mempunyai perkhidmatan mata yang agak komprehensif, klinik mata dan klinik pakar mata yang agak komprehensif di IUM Medical Specialist Center, dan kita punya alat-alat yang canggih yang setanding dengan apa yang ditawarkan di seluruh dunia, dan pakar-pakar kita juga pakar-pakar yang berpengalaman lama ya. Jadi ambil peluang ini untuk datang berjumpa kita dan memeriksa mata sebab terutamanya apabila mata itu semakin merah ya. Jadi saya berharap dalam perkongsian selama lebih kurang sekarang ini nak masuk ke minit-minit yang ke-30 dan masih 30 dapat memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan suatu gambaran mengenai penyakit mata merah ini ya. Ianya merupakan keadaan yang perlu diambil serius dari segi maknanya kalau jadi merah kita perlu tengok berapa lama bila jadi merah ni, adakah selalu jadi, apakah gejala-gejala yang bersama dengannya, adakah tuan-tuan dan puan-puan punya risiko untuk sebab-sebab yang kita rasa bahawa perlu diambil tindakan yang segera. Dan nasihat saya, kalau ada gejala-gejala yang begitu, jangan segan-segan ataupun ambillah peluang untuk berjumpa dengan doktor mata, mendapatkan pemeriksaan secara komprehensif dan mendapatkan rawatan yang bertepatan dengan sebab-sebab mengapa mata itu menjadi merah. Jadi untuk itu, saya rasa bagi
talk setakat ini. Saya rasa itu saja. Cuma saya nak tengok kalau ada soalan yang dikemukakan. Saya pun tak faham. Jadi bagi saya peluang untuk tengok kepada soalan yang dikemukakan. Kerana saya mempunyai satu monitor yang satu lagi untuk melihat kalau ada soalan. Saya pun tak nampak ni. Sekejap ya. Okey. Dr. The video sound had covered your explanation. Ni terima kasihlah, betul. Video tu keluar. Betul. Saya dengar tadi. Kepada Encik Chia Boon Kek, kepada Encik Halim Rahman Fadilah, terima kasih ya kerana betul. Saya pun tadi dapat daripada tim teknikal kita memberitahu itu memang salah saya lah sebab video tu terlalu kuat. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan nakkan pada video tu bagi tahu saya. Jadi minta maaf saya akan tengok balik pada soalan yang ada. Soalan yang pertama, saya nak tanya mata merah lepas bersalin. Seminggu baru hilang. Ada kesan sampingan jangka panjang? Mata merah lepas bersalin. Jadi kepada yang bertanya, mata merah lepas bersalin ni ada banyak sebab sebenarnya. Dia ada beberapa sebab. Yang saya tahu yang kadang-kadang terjadi, mata merahnya selepas bersalin ni, kerana masa proses bersalin itu, terutama apabila bersalin secara biasa, secara spontaneous ya, dia ada pressure yang kita berikan untuk mengeluarkan anak tersebut. Ya, semasa bersalin, ya, ada pressure. Kita panggil pressure ni adalah pressure, kita panggil valsalva maneuver. Dia pressure kuat sangat. Kadang-kadang disebabkan oleh pressure tu, urat-urat mata kita yang ada di mata ni, kadang-kadang dia boleh pecah. Sebabkan pressure. Kadang-kadang bukan saja bila kita pressure, orang panggil tegan ya, yang kuat dia. Tapi kadang-kadang kalau kita batuk kuat, bersin kuat pun dia boleh jadi. Jadi itu adalah salah satu sebab mengapa mata boleh merah selepas bersalin ataupun batuk kuat ataupun bila kita bersin kuat. Salur-salur darah yang kecil dalam mata kita tu dia boleh pecah. Dan dia biasanya mengambil masa seminggu hingga ke 3 minggu baru dia jadi putih balik. Yang ini jangan risau. Benda tu memang boleh terjadi dan dianya tidak bahaya. Itu salah satu sebabnya lah. Kalau lepas bersalin tu yang kita rasa ni. Kemudian yang keduanya adalah kadang-kadang perubahan hormon serta faktor-faktor luaran yang lain. Maksudnya kadang-kadang rehat tak cukup, tidur pun tak cukup. Jadi bila tidur tak cukup, kadang-kadang masa sering terbuka. Jadi kering pun ada dengan faktor-faktor hormon yang ada. Kadang-kadang itu pun boleh buat mata merah juga. Jadi sebenarnya minta maaf pada yang bertanya kerana untuk bersalin ni dah ada banyak faktor. Tapi yang saya ingat setakat ini, dua faktor yang memangnya mungkin terjadi adalah dua yang begitu. Jadi satu faktor sebab kita menelan, kadang-kadang dia pecah. Ataupun faktor rehat tak cukup dan faktor hormonal. Kadang-kadang bila kita orang yang mengandung ni hormonnya lain, kadang-kadang blood vessels tu, salur darah tu dia boleh kembang. Itu yang kadang-kadang boleh nampak dia macam merah ya. Ada soalan yang seterusnya daripada Tuan Doktor Karun Nizam Sirun. Prof, macam mana nak bezakan ada jangkitan atau tidak dalam mata yang merah? Soalan yang sangat baik. Soalan yang sangat baik ya. Sebabnya ini yang susah kita nak bezakan. Jadi bila ada jangkitan dalam mata ni, dia ada beberapa jenis jangkitan. Pertama sekali kita dah cerita pasal sebab-sebab tadi ya. Kita ada jangkitan, kita ada mechanical cause, trauma dan trauma, kemudian kita ada pula kita cakap pasal toksik dan yang lain-lain tu. Cuma yang pasal jangkitan ni, dalam jangkitan ni pun sebenarnya kita ada beberapa jenis jangkitan. Kita ada jangkitan virus, kita ada jangkitan bakteria, kita ada jangkitan kita panggil jangkitan dari fungus. Kadang-kadang ada parasite, kadang-kadang kita ada macam organism tertentu, amoeba seperti Acanthamoeba. Jadi benda-benda ni mendalam. Cumanya untuk pesakit, dia nak tahu merah ni merah biasa ke, merah ni merah kena jangkitan, kan? Jadi gejala yang bersama-sama selalunya dengan jangkitan, dia ada beberapa jenis gejala yang perlu diperhatikan. Pertama sekali, apabila mata itu, bila dia merah, kemudian dia ada, kita panggil crust ataupun discharge. Discharge ni, kalau dalam bahasa Melayunya, kita panggil mungkin taik mata lah. Taik mata itu menjadi kuning ataupun hijau. Jadi bila dia ada kuning atau hijau, lepas tu dia boleh berkerak tu, maknanya itu kemungkinan dia adalah bakteria.
Tetapi kalau virus, dia tidak begitu. Dia tidak pula ada kuning, hijau atas mata tu. Dia akan berair saja. Dia berair saja. Jadi itu merupakan tanda-tanda yang ada jangkitan kuman. Dan selalunya bila jumpa doktor, kita akan bertanya, ada orang lain tak yang mata merah dekat rumah? Ada kontak dengan orang lain tak mata merah? Selalunya bila ada kata, ada dulu kawan saya itu minggu lepas dia mata merah. Biasanya itu pun memberikan kita uh, sejarah bahawa kemungkinan itu mata merah. Ini dari segi pesakit lah ya. Jadi perlu dari segi pesakit memberitahu kepada doktor, ada tak kemungkinan dia berjumpa dengan ataupun ada kontak dengan orang yang kena mata merah. Itu satu. Yang keduanya, gejala yang dia hadapi sama ada discharge warna kuning ke hijau ke ataupun dia ada air sahaja. Yang ketiganya, sometimes kadang-kadang gejala-gejala lain. Terutamanya bila mata dia sakit bila kena cahaya. Bila cahaya dia kata dah mula sakit. Yang itu pun kadang-kadang kita bimbang itu merupakan jangkitan mata merah disebabkan jangkitan. Jadi bila sampai jumpa doktor, doktor akan buat pemeriksaan yang lanjut untuk memastikan jangkitan jenis apa dan adakah dia virus, bakteria ataupun yang lain. Ya. Saya harap dia menjawab ni. Dia menjawab soalan lah ya. Bezakan betul. Soalan seterusnya, minta maaf saya sekali lagi, saya pandang kepada monitor ni. Prof, kenapa lepas seharian berkaca mata, bila petang rasa mata gatal-gatal sampai terpaksa gosok mata sampai merah? Itu soalan yang baiklah daripada Saidatul Basirah. Ya. Saya ingat itu soalan yang baik sebenarnya. Sebab bila kita kata selepas seharian berkaca mata, dia pun terasa bahawa kadang-kadang mata tu gatal sampai nak gosok. Yang ini ada banyak faktor. Pertama sekali, bila kita kaca mata, bila kita pakai kaca mata yang satu hari ni, kadang-kadang apa jadi, dia ada, kita berpeluh. Ada orang kata, saya tak peluh, saya dalam aircon. Betul. Tetapi kita mempunyai liang-liang kelenjar berminyak yang dia ada di muka ni, yang akan merembeskan minyak. Sebenarnya tujuan dia nak bagi kita moist, tapi dia juga trap abuk-abuk yang ada di sekeliling. Dan biasanya benda ni akan selalu ada di tempat mata, kelopak mata kita ni. Kalau kita pakai cermata tu, kita akan nampak bahawa kadang-kadang dekat tempat yang ada cermata dia, dia akan berasa gatal. Sebab bila trap kat situ, lama di situ, dia memang akan rasa gatal sebab ada banyak benda, kotoran yang trap di situ dan kita akan rasa gatal. Yang tu yang pertamanya lah. Bila berkacamata satu hari ya, dan bergantung pada kerja yang kita lakukan. Yang keduanya, kadang-kadang bila simptom tu datang dengan gejala bahawa dia adalah gatal, dengan sendirinya kita sendiri, doktor dan ataupun pesakit akan rasa itu ada kena dengan alergi. Betul. Sebenarnya kadang-kadang benda itu ada kena dengan alergi. Selain daripada kotoran yang ada, kadang-kadang ada juga alergi kepada certain benda yang kita pakai ataupun produk. Kadang-kadang kita pun tak perasan ya, benda yang kita pakai. Kadang-kadang gel yang kita pakai dia meleleh sampai kat tempat cermin mata ya, kita rasa gatal. Kadang-kadang kita pakai produk yang disemata foundation everything, bila kita lama kat situ dia akan berasa gatal. Dia ada kesan toksik juga kadang-kadang di situ. Sebab itulah ada ini. Dan bila kata menggosok mata ni tuan, ada cara ya, Puan Saidatul Basirah, dia ada cara sebenarnya selain daripada kita menggosok mata. Dia ada produk-produk lain. Kalau kita tengok dekat yang kita pun ada, yang dekat farmasi, dia panggil lid hygiene ataupun lid wipe. Sebenarnya lid wipe ni, saya sendiri pakai selepas kita bekerja seharian, kita tengok apa pakai mata. Bila kita pakai lid wipe ni, dia macam facial removal tapi dia khas untuk mata. Dia sejuk, dia akan buangkan kotoran dan ada produk yang kita pakai tu tanpa memerlukan bilasan air. Sebab kadang-kadang kita lepas bekerja-kerja nak masuk dalam kereta lah, nak ambil anak lah, balik pula nak masak lah kan. Jadi kadang-kadang benda tu pakai. Saya kata buat duduk dalam kereta, letak dalam kereta. Jadi pada masa kadang-kadang jam tu, boleh bersihkan dengan lid wipe tersebut. Ya, ada produk yang kita panggil lid hygiene lid wipe yang medicated khas untuk mata. Jadi tuan boleh pakai untuk sebenarnya kita bersihkan mata tersebut ya. Kalau boleh elakkan garu mata ni. Elakkan garu ataupun gosok mata. Sebab bila kita gosok ni dia ada pressure kat pada mata. Dia boleh jadi masalah dekat dia yang lain. Kalau boleh ya. Ada soalan yang seterusnya ya.
Doktor, mitos ke fakta? Minta maaf saya baca di sini. Mitos ke fakta? Mata merah atas sebab jangkitan kena pakai cermin mata hitam untuk elak daripada terkena jangkitan orang lain. Jangan tedung mata orang lain. Nak tenung mata ni kena berhati-hati. Cakap hati-hati. Saya rasa tak adalah orang nak tenung bila mata orang tu merah kan. Ni sebab itulah dulu Ar-Azmi ada satu nyanyi lagu dari kerana mata. Jadi sebenarnya soalan yang ditanyakan mitos ataupun fakta, ya, mata tu merah disebabkan oleh jangkit orang lain. Sebenarnya seperti yang kita dalam zaman COVID yang kita hadapi ni, bila orang mata merah, kita panggil conjunctivitis, kita minta kalau boleh janganlah orang lain dekat dengan dia. Sebab sebenarnya dia highly contagious, dia sangat berjangkit. Sebab bila air mata dia pun kesat, lepas tu ada kat tangan dia. Dulu orang tak tahu nak kena basuh tangan, pergi sentuh benda lain. Lepas tu kawan dia pula sentuh benda lain. Dia pula dapat. Itu yang buatnya bahawa bila orang mata merah, kalau boleh jarakkan. Ini sama seperti COVID. Jarakkan, jangan berdekatan, jangan salam, jauh. Memang betul. Jadi itu bukan mitos, itu satu fakta. Jadi contohnya, kenapakah ada orang kata bila pakai cermin mata tu dapat mengawal? Sebab macam sekarang juga COVID, kalau tengok kebanyakan doktor-doktor ataupun semua yang bekerja di hospital, dia start pakai face shield ataupun eye shield sebab memang betul. Benda tu boleh berjangkit. Jadi kalau ada orang yang mata merah, berhati-hati. Ya, sebab itulah kalau kita tengok penjagaan mata merah dari segi virus ni sama je dengan yang COVID. Mestilah jaga distance, jangan bersentuhan, basuh tangan sebab mata ni kita selalu pegang. Kita selalu nak lap-lap dan kita pegang benda lain. Jadi virus tu highly contagious. Kalau tengok dulu kan, kadang-kadang kalau satu sekolah asrama tu, seorang budak kena sakit mata, tak balik awal, satu asrama boleh kena tutup sebab dia highly contagious. Mandi kolam lah sekali apa semua. Memang highly contagious. Jadi itu memang kita praktiskan seperti mana kita praktis pada zaman COVID sekarang ni. Yang keduanya, kalau tenung mata orang lain. Kalau boleh, kalau mata merah tu saya rasa tak ada orang nak tenung tak. Orang tenung mata merah, tenung mata ni. Tak ada kita buat macam tu kan. Tak ada. Jadi kalau tenung dekat-dekat memang boleh kena jangkitan lah. Kalau tenung dekat-dekat boleh kena jangkitan. Jadi saya cadangkan kalau mata dia merah janganlah tenung. Jeling je lah. Jangan tenung. Dan jarakkan. Tapi saya rasa yang apa yang ditanya tu bukan satu mitos. Itu merupakan satu nasihat yang baik. Supaya jangan dekat dengan tenung. Okey. Jadi saya tengok masa pun dah ambil 10 minit. Kalau ada soalan yang lain yang ditanya kepada ni. Again, untuk saya minta maaf lah kepada tadi masalah teknikal yang ada tadi. Saya berterima kasih kepada rakan-rakan FB kita yang menegur. InsyaAllah pada penjagaan kesihatan yang akan datang, saya akan cuba improve dalam benda ni. Itu tugas kita. Jadi saya galakkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau misalnya sebab benda ni saya rancang untuk kita buat berpanjangan. Jadi kalau ada cadangan-cadangan yang ingin tahu topik-topik mata yang tertentu. Kadang-kadang ada orang tanya saya pasal pembedahan mata, pembedahan lasik apa semua tu. Kita ada buat ni semua. Tuan-tuan boleh masukkan dekat Facebook yang ada untuk IUM Medical Specialist Center dan kita akan dapatkan satu tajuk yang tuan-tuan nak kita bercakap dan kita boleh actually berbincang pasal benda-benda tu dan seperti mana yang Ucu Adah kata, kita boleh tengok apakah itu mitos, apakah fakta kan. Ada orang tanya, doktor ada penyakit yang kenyit mata tak? Saya tengok pasangan saya ni selalu kenyit-kenyit mata. Itu kita boleh tengok apa masalah dia sebenarnya. Itu. Jadi tuan-tuan, topik lasik Prof. Boleh. Ni dah ada dah. Saya Dato' Basirah beritahu pasal topik lasik. Sebab lasik ni canggih. Banyak benda yang kita boleh bercerita. Dan teknologi tu memang dah ada dekat Kuantan. Kan? Daripada teknologi biasa sampai yang paling tinggi. Dengan harga yang berpatutan dah ada dekat Kuantan. InsyaAllah kalau macam tu kita akan berbicara pasal lasik. Tapi saya rasa bukan lasik saja. Masalah power mata. Ramai orang nak tahu. Kenapa mata tak nampak jauh? Kenapa mata tak nampak dekat? Kenapa sekarang dah tak boleh tengok itu, tak boleh tengok ini? Kan? Bila mengaji orang asyik tegur je sebab salah. Yang tu semua kita akan bincang. Jadi kita galakkan kepada rakan-rakan FB kita, IUM Medical Center Specialist untuk memberikan maklumat seterusnya. Jadi untuk itu,
saya berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inilah actually kita punya perancangan. Sebelum ni saya buat masa petang sebab saya tak tahu berapa ramai dan ada orang yang contact saya sendiri hubungi kata cuba buat waktu malam sebab ramai orang ada masa waktu malam, ya. Jadi kita pun bersama-samalah buat pada pukul 8 malam ni tengok sama ada ramai orang ikut ke tak. Jadi saya di sini bersama rakan-rakan lain memang tugas kita di universiti untuk memberikan perkhidmatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ada persoalan lebih, kalau ada topik-topik yang ingin kita bincangkan dan cadangan-cadangan bilakah sepatutnya kita laksanakan program-program seperti ini, bagi tahu je. InsyaAllah kita akan cuba melakukan yang terbaik untuk memberikan perkhidmatan yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, untuk itu ini dah masuk pada 45 minit. Saya berterima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama kita, rakan-rakan FB. Teguran yang diberikan adalah salah daripada saya. Terima kasih banyak. Kita harap lain kali kita tak buat lagi, tak boleh ni. Kemudian saya berterima kasih kepada IAM Medical Specialist dan juga DKSH rakan kita yang bersama-sama dengan kita pada malam ini memberikan ruang kepada saya untuk memberikan sedikit sebanyak perkongsian terhadap tajuk Mata Merah Adakah Bahaya. Jadi untuk itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam dan jagalah kesihatan dan jagalah diri daripada ancaman COVID. Terima kasih.